Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam bab yang ke-10 berkaitan dengan tajuk Sarawak dan Sabah. Jadi hari ini kita akan sambung subtopik kita iaitu 10.3 dan juga 10.2. Menerangkan pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah dan juga menghuraikan kegiatan masyarakat Sarawak dan Sabah. Kita lihat terlebih dahulu 10.2 kemunculan pemerintahan tempatan. Okey, kita tengok dulu pengenalan. Di Sarawak dan Sabah telah wujud beberapa bentuk pemerintahan tempatan yang tersusun dan tersendiri. Bentuk pemerintahan ini wujud berdasarkan kawasan geografi iaitu pedalaman dan juga lembah sungai. Okey. Jadi kemunculan pemerintahan tempatan di dua buah negeri ini adalah berdasarkan kawasan geografi iaitu di pedalaman dan juga di kawasan lembah sungai. Kita mulakan dulu dengan Sarawak. Pemerintahan tempatan di Sarawak dibentuk di dalam ataupun di pedalaman dan juga di lembah sungai. Di pedalaman, biasanya kita faham di kawasan hutan, berhampiran dengan bukit bukau. Penduduknya membentuk sistem kepimpinan kesukuan mengikut kaum masing-masing. Di lembah sungai pula, terdapat pemerintahan tempatan yang kemudiannya berubah kepada pemerintahan wilayah kuasa besar alam Melayu seperti Kerajaan Sambas dan Kesultanan Melayu Brunei. Seperti yang telah kita belajar di dalam 10.1, selepas Kerajaan Majapahit jatuh, Sarawak diambil alih oleh Kerajaan Sambas dan Kesultanan Melayu Brunei. Mari kita lihat kepimpinan di kawasan pedalaman Sarawak iaitu berdasarkan kesukuan. Di kawasan pedalaman Sarawak terdapat kepimpinan kesukuan yang berbeza daripada kawasan muara sungai. Setiap kaum mempunyai ketua-ketua yang bebas daripada kawalan mana-mana kuasa luar. Maknanya ada pentadbiran dia sendiri. Masyarakat Iban contohnya mempunyai ketua mereka sendiri yang dikenali sebagai tuai rumah. Bagi kaum Kayan, pemimpin mereka dikenali sebagai Kelunan Maren atau Hipun Umar. Pemimpin kaum Kenyah pula dikenali sebagai Peran Lepo, manakala pemimpin kaum Kelabit dikenali sebagai Laih Raih. Okey, kita boleh tengok lokasi kedudukan di dalam peta di tengah-tengah buku teks tu. Okey. Lokasi ini berkaitan dengan kepimpinan di lembah sungai. Okey, mari kita tengok kepimpinan lembah sungai. Hubungan dengan Kerajaan Alam Melayu membentuk pemerintahan kerajaan dan wakil raja di Sarawak. Kerajaan. Di Sarawak, terdapat kerajaan di kawasan lembah sungai iaitu 5 kerajaan utama ketika itu, Sawaku, Samadong, Kalka, Saribas dan Melanong. Yang wujud interaksi antara kerajaan ini dengan kerajaan luar. Dan kerajaan ini dipercayai telah muncul sejak abad ke-7 dan berakhir pada sekitar abad ke-14. Boleh lihat pada buku teks lokasi kerajaan utama di Sarawak. Satu masa dulu di kawasan lembah sungai. Samadong, lokasinya di Samarahan dan Sadong. Masanya pada abad ke-7. Kesemuanya terletak di bahagian lembah sungai. Sawaku, lokasinya di Santubong. Kalau boleh tengok nampak. Berhampiran dengan laut di kawasan lembah sungai. Lokasi Sawaku di Santubong dan sekitar Sungai Sarawak. Pengasasnya Datu Merpati dan masanya abad ke-7. Ada lagi kamu boleh lihat Kalka, Kerajaan Kalka. Lokasinya di Kuala Sungai Kalka. Pengasasnya Dayang Hubu dan Dayang Ruku. Melano, Sungai Retus. Pengasasnya Tugau pada abad ke-11. Saribas, pertemuan antara Batang Saribas dan juga Sungai Rimbas. Pengasasnya Pengiran Temenggong Abdul Kadir dan berpusat di Tandang Sari Muara Sungai Rimbas. Baik.
Itu antara kepimpinan lembah sungai. Yang pertama, adanya kerajaan Sarawak itu sendiri. Ada 5 kerajaan utama dan ada bukti-bukti penemuan bahawa adanya kerajaan awal ini di Sarawak. Yang pertama, batu berhala yang dijumpai di Samarahan yang dikaitkan dengan kerajaan Samadong. Dan yang kedua, batu gambar di Santubong membuktikan kewujudan kerajaan Sawaku. Okey. Seterusnya, pemerintahan di Lembah Sungai Wakil Raja. Pengaruh kerajaan alam Melayu ke atas Sarawak membawa kepada terbentuknya sistem wakil raja di Sarawak. Hal ini berlaku bermula dengan pengaruh kerajaan Majapahit. Kerajaan Sambas menyambung sistem ini setelah kerajaan Majapahit jatuh dengan melantik pemimpin tempatan sebagai wakil mereka. Manakala Kesultanan Melayu Brunei pula melantik 2 wakilnya, sama ada wakil terus dari Brunei ataupun pemimpin tempatan. Kawasan kekuasaan mereka adalah di sekitar sepanjang sungai yang mereka wakili. Wakil-wakil raja ini menjalankan pemerintahan dalam aspek kehakiman, kebajikan dan menjaga keamanan kawasan yang mereka wakili. Mereka juga mengutip cukai daripada penduduk dan aktiviti perdagangan. Semasa pentadbiran Kesultanan Melayu Brunei, usaha telah pun dibuat untuk menguatkan hubungan mereka dengan kaum-kaum di pedalaman. Suku kaum di pedalaman ini diiktiraf oleh Kesultanan Melayu Brunei dan diberi gelaran orang kaya. Okey. Maknanya untuk Kesultanan Melayu Brunei, mereka melantik 2 wakil, sama ada satu memang orang daripada Brunei, ataupun satu lagi terdiri daripada pemimpin tempatan. Dan ada beberapa tugas dan tanggungjawab lah wakil-wakil raja ni perlu laksanakan. Antaranya dari segi aspek kehakiman, kebajikan, menjaga keamanan, mengutip cukai. Cukai pula cukai daripada penduduk dan aktiviti perdagangan. Dan Kesultanan Melayu Brunei ni pentadbiran dia bijaksana kerana mereka tetap menjaga hubungan baik dengan kaum-kaum di pedalaman. Mereka berikan gelaran orang kaya supaya tidak ada berlaku pemberontakan dan sebagainya. Okey. Lokasi memainkan peranan dalam pembentukan pemerintahan tempatan di Sarawak. Penduduk di Lembah Sungai ditadbir menerusi kerajaan dan wakil raja. Penduduk di kawasan pedalaman pula membentuk pentadbiran berdasarkan suku kaum dan puak-puak tertentu. Kedua-dua bentuk kepimpinan ini menjelaskan bahawa penduduk Sarawak telah mempunyai pentadbiran yang tersusun dan teratur sejak awal lagi. Okey. Kita tengok sikit bahagian tahukah anda. Okey. Tahukah anda bukti tentang 5 kerajaan di Sarawak ialah berdasarkan manuskrip luar dan tempatan. Yang pertama daripada sumber kerajaan Majapahit iaitu Negara Ketaragama yang ditulis sekitar abad ke-14 menyatakan terdapat 4 kerajaan di Sarawak iaitu Sawaku, Kalka, Samadong dan Melano. Kemudian berdasarkan silsilah Raja-Raja Brunei dan syair Awang Semaun pula telah menyatakan bahawa wujud 5 kerajaan di Sarawak iaitu Kalka, Sarawak ataupun Sawaku, Saribas, Samarahan ataupun Samadong dan Mukah ataupun Melano. Selain itu, beberapa manuskrip tempatan juga membuktikan kewujudan kerajaan-kerajaan ini. Sebagai contohnya, manuskrip Hikayat Datu Merpati Jepang yang menyatakan terdapat kerajaan di Santubong dan syair Tarsilah Cetera Datu Gundam dan Temenggung Abdul Kadir Negeri Saribas yang mengaitkan kewujudan kerajaan Saribas dan Kalka. Setelah melihat pemerintahan di Sarawak, kita melihat pula pemerintahan di Sabah. Masyarakat di Sabah mempunyai sistem pemerintahan tempatan berdasarkan lokasi tertentu. Masyarakat di kawasan pedalaman Sabah membentuk kepimpinan kesukuan yang hampir sama antara satu kaum dengan kaum yang lain. Di kawasan Lembah Sungai, pentadbiran kerajaan diketuai sama ada oleh wakil raja ataupun ketua bebas.
Mari kita lihat kepimpinan kesukuan di Sabah. Masyarakat pedalaman di Sabah telah mempunyai kepimpinan kesukuan yang tersusun dan bebas daripada kawalan kuasa-kuasa luar. Hal ini boleh dilihat dalam kepimpinan kesukuan kaum Kadazan Dusun, Murut dan Orang Sungai. Gambar di sebelah ini menunjukkan ketua kaum Murut. Kaum Kadazan Dusun, Murut dan Orang Sungai mempunyai bentuk kepimpinan yang sama. Kedua-dua kaum mempunyai seorang ketua yang dikenali sebagai orang tua. Manakala Bobohizan atau Bobolian bagi kaum Kadazan Dusun dan Babalian bagi kaum Murut pula mengurus soal adat dan pantang larang. Maknanya, Bobohizan ini berkaitan dengan adat dan juga pantang larang kaum Kadazan Dusun dan Murut. Ketua mereka adalah orang tua. Kewujudan pendapatan di pedalaman Sabah telah membentuk kepimpinan kesukuan yang berdasarkan kaum-kaum tertentu. Keterbukaan kawasan lembah sungai pula membawa kepada kemunculan 3 corak kepimpinan yang berbeza. Yang pertama mengikut Kesultanan Melayu Brunei, yang kedua mengikut pengaruh Kesultanan Sulu dan yang ketiga ketua bebas. Antara perkara penting yang perlu pelajar ingat dalam berkaitan dengan Sabah ini ialah antaranya peranan Bobohizan atau Bobolian. Bobohizan atau Bobolian dia bukan ketua kaum tapi dia merupakan seseorang yang menguruskan soal adat dan pantang larang dalam kaum tersebut. Kepimpinan lembah sungai. Kawasan lembah sungai di Sabah terdedah kepada pengaruh Kesultanan Melayu menerusi Wakil Brunei, Wakil Sulu dan juga ketua bebas. Pengaruh dari Brunei dan Sulu di Sabah adalah menerusi Wakil Raja. Kuasa pemerintah Wakil Raja ini adalah dalam aspek kehakiman, menjaga keamanan dan kebajikan penduduk seperti di Sarawak. Sama. Dan mereka juga mengutip cukai daripada penduduk dan aktiviti perdagangan. Samalah seperti di Sarawak. Ketua bebas. Kepimpinan ini diketuai oleh seorang ketua bebas. Mereka ini mentadbir wilayah di muara sungai. Ketua-ketua bebas di Sabah terdiri daripada yang pertama Sharif Osman yang menguasai kawasan Marudu dan juga Datuk Kurunding yang menguasai kawasan Tunku. Ketua bebas ini menegakkan kekuasaan dan menjalankan undang-undang sendiri. Walau bagaimanapun, ketua bebas ini biasanya mempunyai pertalian dengan keluarga diraja, sama ada dari Brunei, Sulu ataupun keturunan Arab Syarif. Penduduk di bawah pemerintahan mereka pula terdiri daripada pengikut mereka sendiri. So, kita lihat kepada peta. Yang berwarna biru itu adalah kawasan Wakil Brunei. Yang berwarna pink di kawasan tengah iaitu kawasan pedalaman, kawasan kepimpinan kesukuan. Yang berwarna hijau, kawasan Wakil Sulu dan yang berwarna oranye adalah kawasan ketua bebas. Penduduk Sarawak dan Sabah sudah mempunyai pemerintahan tempatan yang muncul di lembah sungai dan pedalaman. Hal ini menunjukkan bahawa penduduk di kedua-dua kawasan ini mempunyai kesedaran dalam aspek kepimpinan dan bertanggungjawab menjaga hal ehwal kawasan serta kaumnya. So, sekian dahulu berkaitan dengan 10.2. Kemunculan pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah.